Dan bagaimana kami kaum wanita nak menghadapi situasi tersebut. Terima kasih. InsyaAllah pada hari ini kita buka bila ada peluang ni kita tanya minta baharu ke secara tuan atau apa yang bersama lain. Kalau berikan itu pasti yang kita ni InsyaAllah pada cepat lebih baik. Sementara menunggu para peserta mempunyai kekuatan untuk melangkah mic ke depan, saya rasa saya jawab soalan pertama. Macam mana nak jadi baik? Macam mana nak jadi baik yang kekalkan? Maksudnya Rasulullah berpesan kepada kita, tidak aku tinggalkan, telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana tidak akan sesat selama-lamanya selagi berpegang pada dua perkara tersebut, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya nak jadi baik, saya semua orang tahu, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu Ustaz kata tadi, salah satu cara nak jadi baik ni, kita kena sentiasa memohon hidayah serta taufik daripada Allah. Hidayah itu detik untuk berbuat kebaikan. Taufik itu kekuatan untuk kita melaksanakannya. Sentiasa mohon pada Allah supaya kita tergolong dalam golongan yang beramal soleh dan juga menjadi orang yang meninggal dalam keadaan kita sedang beramal soleh dan melakukan kebaikan. Sebab kita tidak tahu penghujung kita di mana. Maka jangan sia-siakan, jangan hasilkan. Tapi kita mahu manusia, kadang kita terlari sedikit, maka tarik diri balik. Istiqamah ni, saya pernah dengar satu kuliah, bukan kita konsisten, tetapi istiqamah ini consistent and better. Konsisten dan bertambah baik hari demi hari. Maksudnya, betul lah kalau nak mudah kita hari demi hari mesti menjadi muhasabah diri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, study, buat assignment, buat program, sampai lupa sebelum tidur tu kita nak muhasabah balik. Hari ini apa yang telah aku lakukan untuk kesejahteraan diriku, agamaku serta umat Islam keseluruhannya. Hari-hari fikir, kalau tak rasa fikiran terawal tulis, agar hari-hari kita sentiasa bertambah baik, kita sentiasa membuat kebaikan. Dan bila kita sebelum buat sesuatu, tolong refresh niat kita dan fikir ada Allah suka apa yang kita lakukan ini. Simple saja, tapi nak melaksanakannya ada complicated. Tapi insyaAllah berdoa kepada Allah nanti memberikan kekuatan Allah seperti hidayah. Jangan berhenti mohon. Jangan rasa lagi satu, jangan ukit-ukit kebaikan yang kita dah buat. Sebab itu akan menjerumuskan kita rasa macam aku dah cukup baik dah. Apa saja kebaikan yang kita buat, lupakan saja. Dah pernah sedekah ini, cuba fikir sebenarnya kita biar kita jadi hari demi hari merasakan ya Allah, boleh cukup amalan untuk berkau berkata Allah. Ya Allah, sebanyak yang belum perbaiki, timbulkan rasa kehambaan di hadapan Allah SWT. InsyaAllah kita akan berdoa dari berharap untuk menuju kebaikan. Itu saja pesan yang pertama. Macam mana nak lebih baik? Itu pula kita hidup kita tak baik kan? Sebab orang yang tak baik ni langsung tak ada rasa keinginan untuk jadi baik. Jadi bila Allah campakkan rasa kita nak jadi baik, itu sebenarnya kata para ulama sufi, itu satu jemputan yang Allah datangkan ke hati kita untuk kita datang ke daerah kebaikan. Di akhir zaman, untuk kita rasa nak jadi baik pun satu yang mahal lagi. Sebab ada orang rasa tak rasa jadi baik. Itu satu
Saya nak jawab dengan mudah. Bagaimana nak jadi baik? Jawabnya ialah buat baik. Kita buat baik bukan kerana kita dah baik, tapi kita buat baik itulah satu proses untuk kita jadi baik. Kita buat baik bukan kerana kita dah baik, tetapi itulah proses kita untuk jadi baik. Macam kita solat. Kita solat bukan kerana kita baik, tetapi kita solat kerana itulah proses untuk kita jadi baik. Jadi saya itu jawapan secara kasar, tetapi secara tempat negara secara tools and teknik jadi baik. Namun yang paling penting tadi ialah kita kena tukar kita punya network. Orang yang berhampiran, cari kawan-kawan yang baik. Kawan yang tak baik ini bukan kita putuskan, tapi kita jaga. Letak satu jarak kat dia. Jangan bawa kita. Sebab agama kawan kita, kelakuan kawan kita akan impact. Sebab itu pertama sekali kita pergi tukar kawan-kawan kita. Yang kedua, jangan pergi ke tempat-tempat yang hitam dan tempat-tempat yang grey line punya. Jangan pergi. Nak tengok-tengok, nak lihat juga jangan. Maksudnya, kita ni dalam Al-Quran kata la taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina. Hampiri pun kita jangan. Sebab bila kita pergi ke tempat yang buruk ni, kita temptation kuat, kita fikir. Tetapi jangan buka kesempatan untuk kita berdepan. Jadi suasana-suasana, tempat-tempat yang boleh membawa kepada maksiat, kita jangan dekat langsung. Jangan dekat langsung. Okey. Yang ketiga, sibukkan diri kita dengan program-program yang baik. Jadi sebab itu dikatakan ada kami pentingkan beberapa kata kalau letihkan diri kita melakukan taat, buat yang taat sampai kita letih untuk melakukan maksiat. Letihkan diri kita melakukan taat sehingga kita letih nak melakukan maksiat. Kita buat. Kecintaan melakukan kejahatan luar lagi bukan tak daerah. Kita bukan tak terlibat dengan kejahatan, tapi kita susun jadual kita buat baik. Akhirnya kita letih nak buat kejahatan. Sebab apa? Kita letih untuk buat maksiat kerana kita dah letih buat banyak buat kebaikan. Kemudian cari mentor, cari guru, ataupun cari yang dikatakan orang yang kita tua-tuakan. Bukan seperti tua, tetapi orang yang kita tua-tuakan. Dua segi ilmu pengalaman dan sebagainya. Ini dalam keadaan keadaan tarbiyah sufi, kita mesti ada seorang guru yang boleh membawa ke arah kita akan berkata. Ini yang berkata musyid dan sebagainya. Murabbi kita mesti ada. Kemudian kalau boleh buka semua perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada skill kita ke apa perkara yang ada yang boleh membawa kita potong. Maka jabatan. InsyaAllah. Mula-mula tersiksa, tapi lama-lama ini. Jadi, bila kita melakukan kebaikan ini, hati kita akan dalam tempat keadaan. Yang pertama, tersiksa. Tersiksa betul. Sebab maksiat itu lazat. Tapi nikmat maksiat yang lazat itu sesaat itu. Tetapi dosa itu kita tahu. Kalau tak tahu. Jadi, pertama, bila kita nak tinggalkan maksiat, tersiksa. Sebab tersiksa. Apa ni maksiat yang lazat? Tetapi bila kita tinggalkan juga, hati kita tak mau naik ke stage yang kedua. Stage kita dah biasa. Alam biasa itu dah biasa. Dah biasa juga. Dah biasa dengan buat baik, biasa dengan keadaan. Tak ada apa-apa. Tapi belum rasa baik lagi, belum rasa nikmat lagi. Bila yang ketiga kita buat terus, kita tinggalkan kejahatan, hati kita nanti akan jadi nikmat meninggalkan kejahatan. Itu masalah tinggal kejahatan. Kenapa? Maksudnya dah tak dapat ini. Kita kata tengok orang dedah orang, dulu belum perintah penjahat, semua tapi lawan. Sekarang kita kalau dedah orang, kita tengok ayam tu. Pembuka. Itu. Ini dah tahap yang ketiga. Tapi yang keempat, kita jadi mujahid yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita jadi pembela. Jadi harapnya pembela jadi pembela yang membela kita kembalikan tinggalkan kita. Itulah kata-kata. Dan nak buat baik, kita nak jadi baik, buat baik. Kalau sedikit kalau tak tahu macam buat baik, mungkin ada program-program ke arah kebaikan, program sama kita boleh jadi baik. Okey, soalan seterusnya tentang poligami.
Ini soalan futuristik. Ya. Maksudnya tentang poligami. Saya nak letakkan satu analogi. Kenapa poligami ada dalam Islam? Jangan tolak poligami. Kalau anda tak sanggup, tak apa. Ya? Tapi jangan tolak. Katakan kelemahan di mana ada poligami itu. Sebab hidup Rasulullah SAW 20 tahun tidak berpoligami, selebih itu berpoligami. Jadi supaya umatnya dapat teladan bagaimana suami yang tidak berpoligami boleh mengambil teladan bagaimana Rasulullah hidup sebagai lelaki yang tidak berpoligami. Dan ditakdirkan juga di kalangan umatnya ada lelaki yang berpoligami supaya boleh mengambil teladan Rasulullah juga berpoligami. Itu hikmahnya. Rasulullah itu unik gitu. Dia jadi orang miskin, pernah 3 hari, bagi umatnya tak berasa, Rasulullah itu pernah menjadi seorang kaya. Supaya umatnya yang miskin boleh belajar syafat, umatnya yang kaya boleh belajar syukur. Boleh ya? Rasulullah ini pun sikit, multi-dimensi. Baik, saya nak jawab satu yang lagi. Orang Perak macam apa? Saya orang Perak teko ada macam. Kemudian bila teko ada isi air, lepas tu ada cawan betul. Satu teko boleh isi 4 cawan betul. Itu normal. Tapi anda pernah nampak satu cawan dengan 4 teko boleh? Tak ada dia punya cawan satu je, tapi 4 teko. Kenapa jadi? Tapi kalau satu teko dapat jalan normal, biasa. Itu yang bercik. Bahawa lelaki yang kata Agrijal kawan mengalaskan, dia boleh mampu memimpin 4 orang wanita. Satu teko boleh isi air untuk 4 cawan. Tetapi perempuan sifatnya dipimpin. Dia dipimpin. Dia cawan saja. Dia isi saja. Sudah mengisi. Itu betul. Baik. Satu. Yang kedua, kasih sayang ini suatu bentuk yang dikatakan macam frekuensi radio. Dia bukan macam gula, bukan macam beras. Gula kita timbang 1 kilo, beras kita timbang pun ada 1 kilo lah, ada 2 biji. Kira betul. Jadi bila kita ada beras 1 kilo, orang datang kepada kita seorang, dia minta tolong kita bagi 1 kilo, dia dapat 1 kilo beras. Sekiranya datang 4 orang datang minta beras kepada kita, kita ada 1 kilo, maka kita akan bagi 4. Seorang dapat 1 kuah 4 kilo dan 4 kilo 4 orang. Betul. Artinya dia berkurang. Sebab beras bila dibagi dia kurang. Subhanallah, kasih sayang dan cinta dia macam bukan macam beras. Dia macam frekuensi radio tau. Tahu frekuensi radio ya? Kalau ada frekuensi dipancarkan, anda minta radio 1000 radio ke 2000 radio ke sama dengan itu. Anda nak minta radio nak 1000 je lah. Kan? Jadi ini yang dikatakan kasih sayang seorang lelaki yang istimewa, yang mana ada yang Allah ciptakan lelaki yang boleh memimpin 4 wanita. Bukan semua boleh 4 wanita. Dan Allah juga cipta wanita yang redha dan reda berkongsi suaminya dengan orang lain. Kalau anda bukan orangnya, tak payah nak. Tak payah. Tapi Allah ada orang yang macam itu. Boleh faham ya? Ini yang saya ada wanita yang reda berkongsi suami dan ada suami yang boleh mengikuti 4 wanita. Okey, statistik Jakim menunjukkan 15 minit satu perceraian. Saya nak tanya 15 minit satu perceraian itu semua perceraian itu. Lagi dia satu lelaki yang lemah. Dia bukan sahaja tidak boleh memimpin 4 wanita, tetapi 1 wanita pun tak boleh. Seperti mana seorang ayah yang baik, dia boleh mendidik anak dia 10 jadi manusia. Tapi kalau ayah itu tak baik, seorang pun tak jadi manusia. Betul? Ini bukan ceramah poligami. Tetapi saya nak singkat rasa yang disingkat dengan kuat. Dan analogi yang terakhir, saya katakan, poligami umpama, dengar betul, umpama pintu kecemasan saja dalam sebuah bahasa besar. Sebuah bahasa besar yang pintu masuk depan betul tak? Pintu kecemasan ada tak belakang? Ada. Nanti kalau ada kecemasan, pintu kecemasan akan dibuka. Cuma saya nak tanya, kalau jalan biasa ada naik, pintu kecemasan kan pintu biasa? Pintu biasa. Ini yang piramid yang dia kata, jarang. Bila ada masalah pada lepas itu, terbakar, maka ada yang dikatakan pintu kecemasan. Pintu kecemasan itulah umpama poligami. Aku
berlaku peperangan, ya, yang mengorbankan ramai dalamnya. Apabila bisa kata isteri yang pertama ada masalah, tak boleh melahirkan anak, ada kelemahan tertentu, itu masalah itu ada. Inilah indah Islam, ya, sebab Islam tidak membenarkan umpan simpanan ataupun bekas gelap ada. Tetapi dunia barat yang punya hebat, perkahwinan monogami, berapa umpan simpanan yang ada. Ya, ini yang kita. Sebab itu subhanallah, ya, Allah membela wanita-wanita dengan poligami, bukan Allah menindas wanita dengan poligami. Cuma wanita tertentu dan untuk lelaki tertentu. Ingat itu kemasan, ingat poligami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya indahnya dunia ini. Okay, saya ambil di sini ada 3 soalan ini yang saya bagi. Itu tanya masa. Soalan pertama untuk Ustaz, ada 2, untuk Ustaz ada 1. Okay. Situasi 1, saya akan situasi ni, kita dah ada pilihan tinggi, kita kerja lah. Situasi 2, ibu bapa juga ada pilihan untuk kita, untuk kerjaan. Bagaimana untuk kita berhadapan dengan kedua situasi? Ibu bapa tolak pilihan kita dengan alasan mudah, dan kita jauh. Kerja biasa-biasa kerja. Okay, yang kedua, soalan katanya macam mana nak menghadapkan dengan situasi? Dia pilihan dia pilihan seorang ini yang biasa-biasa ni, tapi ibu bapa dia ada situasi lain lah. Okay, yang kedua, ini adalah dalam agama untuk mencari pasangan disyorkan untuk dianjurkan pasangan yang sepupu. Jadi jelaskan sepupu bagaimana dijelaskan dalam agama itu. Terakhir, kalau tamu suka sama suka dan kita rasa dia terbaik untuk kita, tapi kontak dia dulu, tapi tak boleh berkahwin lagi. Boleh teruskan hubungan, menyesal sama tak tunggu dia atau perlu berusaha dan tunggu dulu. Maksudnya macam ni Ustaz, yang kita dah ulas tadi, dah suka sama suka, tapi belum bersedia. Pilihan dia nak putuskan ataupun nak putuskan dan juga tunggu dulu lah, ataupun tak teruskan. Macam ni Ustaz dulu soalan. Lagi ya. Jadi betul, kalau kita nak berkahwin, kita lebih baik cari yang sepupu. Sepupu di Islam gariskan, kalau Ustaz Muhammad saya, sepupu di Islam gariskan kerana ingin menjaga keharmonian sebuah rumah tangga. Kita boleh mudah ada film antara dua darjah. Macam mana cara nak menilai nanti tersebut? Kan, kita boleh kan? Jadi seelok-eloknya, suatu sekarang kata kalau dari satu dia sesuai dengan cara hidup. Sebab macam Ustaz kata tadi, bila kita berkahwin, kita bukan berkahwin dengan dia saja. Kita berkahwin dengan seluruh keluarga dia, bermaksud kita perlu adaptasikan kehidupan kita dan kehidupan dia. Jadi kalau sepupu dia akan lebih memahami. Namun ini bukanlah bermaksud sepupu tersebut menafikan yang kaya berkahwin dengan yang miskin, yang cantik berkahwin dengan yang tak berapa cantik. Bagi saya, dalam garisan Islam, sepupu ini yang pertama paling penting kita lihat adalah dari sudut keturunan yang bagaimana. Yang penting agama sudah pasti, keturunan, dan juga yang penting dari pihak sepupu ini adalah bila dia melihat pasangan tersebut agak-agak macam mana dia nak adaptasi dalam kehidupan masing-masing. Sebab itu kalau kita nak mencari pun penting untuk kita mengambil pendapat ibu bapa. Sebab ibu bapa lebih berhati-hati, lebih mengambil perhatian bapa sebelum. Mohon cukup ke coba saya masih agak tidak berjaya berfikir. Ibu bapa ada pilihan, kita ada pilihan. Cuma ada reason masing-masing. Okay? Subhanallah, okay? Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Seorang ibu bapa telah menurunkan dari sini dengan seorang lelaki. Wanita ini bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ibu dan ayah itu telah memilih untuk bersatu seorang ibu. Okay? Bolehkah aku menolak?
saya nak sampaikan mesej ataupun dia nak bagi tahu hak seorang gadis, dia boleh menolak pilihan ibu bapa. Cuma dengan baik-baik kita cakap, kalau pilihan itu berdasarkan apa? Reason yang ibu bapa kita pilih lelaki itu atas dasar apa? Kemudian yang kita pilih lelaki yang lain pula berdasarkan apa? Padankan kedua-dua reason ini, reason ibu bapa kita dengan reason kita. Mana reason yang paling tepat dengan kehendak Allah dan Allah? Maka terima. Ya, waktu itu sebenarnya apabila kita menerima lelaki yang dipilih oleh ibu bapa kita, yang mana lelaki itu sebenarnya lebih tepat kepada ciri-ciri syariat, ciri-ciri agama, dan kita tinggikan, kita tak pilih lelaki yang kita pilih, tetapi bila dibandingkan dengan pilihan ibu bapa kita yang itu lebih dekat dengan agama, maka waktu itu kita bukan tunduk kepada pilihan ibu bapa kita, sebenarnya kita tunduk pada pilihan Allah. Ya, sebab dalam kita Rasulullah dikawin itu 4 sebab saja. Kerana keturunan, kerana harta, kerana rupa, tapi pilihan agama. Tapi dia tak kecewa. Dia memilih calon yang dekat dengan agama, yang kebetulan itu adalah pilihan ibu bapanya, sedangkan dia tidak betul. Satu keadaan lain, dia memilih seorang lelaki yang ciri agamanya lebih daripada yang dipilih oleh ibu bapanya. Waktu itu kembali kepada sejarah yang saya katakan, dia berhak untuk menolak kerana yang nak bertanggungjawab dan nak mengikut orang itu yang dia bertanggungjawab. Betul, ya? Ini penting supaya kita lihat. Jadi pandangan ibu kita, ibu bapa kita, pandangan kita tak penting. Yang paling penting adalah pandangan Allah. Jadi mana pandangan yang paling tepat dengan cara Allah untuk anak Allah, InsyaAllah ada bahagia. Okey. Yang kedua, dah sama suka sekarang dan faham sama faham dan sebagainya macam mana? Ya. Kalau boleh, ya, minta maaf ya. Sebenarnya zina hati ini adalah dosa. Zina, bila dikatakan zina mata dengan zina peninggalan dengan mereka, zina hati apa? Dengan harapan anak-anak dan juga jadi ini paling suka untuk dikawal. Ya, sebab itu makalah ada dua pilihan. Kalau kita mampu dan kita kata okey, saya dah tahu awak suka saya pun suka awak. Kita janji InsyaAllah 2 tahun daripada sekarang atau setahun daripada sekarang kita tak berhubung, tapi kita pegang kepada ini. Tetapi itu adalah satu perkara yang sangat rapuh, ya. Sebab perjalanan masih jauh lagi, betul, ya. Jadi yang pentingnya jadi awak yang berdiri, dan awak, InsyaAllah saya dan berdiri saya, InsyaAllah ada berdiri kepada ini. Betul, itu saja, ya. Tapi kalau orang tak boleh juga lah yang ini juga lah yang kita tak boleh lah, tidak pada mata terbayang-bayang, dan peringkat tak kata kita, yang kata punya warna tidak boleh, ya. Kalau nak finance itu dan tak boleh itu bayar lah, ya. Artinya waktu itu usaha untuk menikah. Tetapi menikah itu ada istilah dan nikah itu. Artinya fahamkan ibu bapa, kita menikah, tetapi ibu bapa jaga anak masing-masing. Ya. Saya jaga anak lelaki saya, awak jaga anak perempuan. Cuma nikah itu untuk menghalalkan pertemuan dan perkahwinan. Tapi nafkah belum boleh diberi dan boleh yang lain. Kerana dia itu ada perbezaan. Apa? Yang ini dibolehkan dalam berusaha. Tetapi ingat betul-betul ya, kata-kata saya ini bukan lesen untuk anda tahu depan saya pula nanti kita bertanya anak semua bukan. Yang ini satu keadaan sangat kritikal yang boleh menjatuh kepada sini. Ya, ini kerana apa kita bertemu dua keburukan kita pilih dan keburukan yang kurang adalah ambil yang jika. Tapi kalau berapa kita juga. Jazakallah khairan. Ucapan terakhir tadi sebenarnya adalah sesi penutupan. Saya kira saya minta maaf banyak kepada yang baru hantar 2-3 soalan tadi. Kita tak lain masa, ini masa kita ada. Namun bagaimanapun saya harap daripada awal penceritaan forum ini mampu memberi satu definisi dan nafas baru kepada kita semua. Pertama, kita fokuskan macam mana untuk memahami kita dan terangkan secara terperinci bagaimana kategori-kategori yang patut kita faham tentang perihal kita dan terangkan secara faham. Kemudian termasuk pada slot kedua, berbincang tentang apa
apakah cabaran muslimat tentang perkara ini, dan kita telah bincangkan tentang masalah perkahwinan dan sebagainya. Saya harap sedikit sebanyak 2 jam lebih ini mampu memberi satu pemahaman yang lebih teguh tentang apakah cinta yang kita kejar. Adakah kita menghargai cinta ini terlalu menghargai sampai kita lupakan segala-galanya, ataupun kita mengambil satu inisiatif untuk kita menghargai si pemberi cinta. Allah lebih banyak pada kita. Macam video Ustaz ada cakap, cinta ni adalah pemberian. Cintalah orang yang paling banyak memberi. So Allah paling banyak memberi kepada kita. Dia adalah satu-satunya entiti yang paling agung untuk kita terus meminta ini. Itu saja forum pada hari ini, hari ibadah pada hari ini. So badan sudah penat, cekak sudah berat, hati sudah berat. Bila dah kita berehat, kita tangguhkan forum ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di program-program akan datang, majlis pembina dan program-program yang mengaturkan keadaan kebaikan. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih kepada ketua ini. Terima kasih kepada saudara Agil Ilham Syarul di atas kendalian forum KP Cinta sebentar tadi. Maka dengan ini berakhirlah sudah forum KP Cinta apabila kopi bercampur susu. Diharap segala info yang telah diberi dapat kita manfaatkan dalam kehidupan. Sidang hadirin sekalian, marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan video yang disediakan oleh Persatuan